Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kali syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pilihan daripada Allah kita dapat bertemu pada malam ini. Kuliah khas sebenar PKPP ni. Kebetulan ada ustaz yang tak boleh datang pada malam ini. Dengan sebab jauh, dengan sebab virus yang melanda ini. Dan kebetulan saya pun ada kosong datang. Dijemput oleh Ustaz Mat dan Ustaz Mukhlis, yang merupakan sahabat saya lah. Ketika buat haji dulu ni sebilik. Saya pun ikut malam ni pun ada. Tapi ni sebab PKP juga. Tak ada batal kuliah. Selepas Isyak. Tapi dah tak mula lagi, saya pun datang lah. Ni sama-sama kita muzakarah. Dan saya dijemput ni, wallahualam, kita ada 3 kuliah. Jumaat depan dan juga Sabtu depan. Saya minta nak ceramah, dia pun minta baca kitab. Nak ceramah, bolehlah ceramah cara saya. Tapi tak suruh baca kitab. Baca kitab pula, nak suruh khatam, pasal tak boleh nak khatam. 3 malam ni, kita baca habis kurang 45 minit. Jadi nak khatam pun tak boleh. Jadi kita cubalah. Kita cuba baca. Saya nak baca ni kitab Matan Ummul Barahin. Kitab yang cukup berkat. Tengok mungkin tuan-tuan pun tak ada kitab ni. Jadi kita nak baca khatam pun, wallahualam, kalau tuan-tuan nak minta khatam juga, saya boleh khatamkan. Tapi kalau nak khatamkan 3 malam, kita kata 3 malam lah, 3 minggu, saya boleh main. Kalut sikit lah. Agak tergesa-gesa lah. Sebab ilmu tauhid ni ilmu paling payah. Di antara ilmu-ilmu yang paling payah, ilmu tauhid. Yang sukar kita mengaji dan sukar ustaz membaca ilmu tauhid. Bukan kata tuan-tuan, ustaz nak baca pun tak banyak. Tak banyak ustaz nak baca ilmu tauhid ni. Ilmu paling payah. Saya pun sampai dijemput merata. Sampai ke Aceh tu. Yang kata dah Malaysia sampai ke Aceh, dijemput baca kitab tauhid. Merata Perak semua KL tu tak sedar abang lah tiap-tiap bulan. Sampai Melaka, sampai Perak. Dia berkata tak ada ustaz mengajak tauhid. Tak ada ustaz. Dia duk pergi mengajak pun, ustaz-ustaz duk mengaji ni tanya macam-macam. Ustaz-ustaz tanya. Ustaz-ustaz tanya tu, soalan tu macam bukan ustaz tapi nak buat macam mana? Soalan pun soalan mudah. Abang kata ilmu ni payah. Ilmu ni payah. Saya kebetulan diberi rezeki boleh mengaji pondok daripada kecil lagi. Beranak dalam pondok. Mengaji pondok. Ya, alhamdulillah dapatlah sikit-sikit. Bolehlah sikit-sikit nak cerita tapi tak pandai juga. Dah tak ada orang lain. Jadi kita nak baca kitab ni, kitab Ummul Barahin. Saya akan cuba baca sikit, mudah-mudahan berkat. Kitab ni kitab cukup berkat. Kitab Ummul Barahin ni kitab berkat. Karangan Imam Sanusi. Kena di masjid yang berkat ni pula. Sebenarnya masjid nama ulama besar. Allahu Akbar. Syekh Abdullah Fahim, ulama besar Pulau Pinang. Yang alim sebuah sebi ilmu. Datuk Kemerdekaan. Bukan bapak Datuk. Datuk Kemerdekaan. Kita dalam bulan Ogos ni pula. Jadi sempena ni, jadi maknanya kita bacalah kitab turas. Mungkin tuan-tuan dengar ni, mungkin kalau yang baru dengar tu agak rumit sikit lah, payah sikit.
Tapi saya pun dimaklumkan dalam masjid ni pun ada pengajian. Kalau tak silap kitab Baquratul Amani ya. Kitab tu kitab paling payah tu. Tapi tuan-tuan mengaji dalam masjid ni kira hebat lah. Baba Rosli ni kawan saya lah. Jadi saya pasal mujak sikit, korang-korangnya pernah dengar. Sebab saya risau. Sebab ilmu tauhid ni ilmu payah. Dia sebenarnya tak payah. Tapi sebab kita tak biasa. Kita tak biasa dengar dan tak biasa mengaji. Kita jadi bahasa macam payah. Sebenarnya tak payah. Ilmu tauhid ni kalau payah, tak ada siapa pun yang alim tauhid. Habis pakat tak ada guru yang alim tauhid. Sebab payah. Tak nak beritahu kata apa, dia mudah juga. Sebab tu ada orang yang alim tauhid. Dia di Malaysia kita ya, kalau di Patani tu, alim belaka tauhid. Sebab mereka duduk mengaji. Tok guru pun ramai. Tempat kita ni tak banyak. Sebab apa? Tak ada orang yang nak mengajar. Tu. Dan kalau mengajar ilmu tauhid ni pun, ustaz yang mengajar ilmu tauhid ni naya. Tak ada orang. Tak ada orang. Kalau masjid, tiang banyak. Tu. Dia duduk cerita tak tahu benda apa. Memang naya lah. Sama saya pula kalau di Malaysia ni. Kalau orang jemput mengajar ceramah, tauhid. Tu. Memang naya saya lah. Sebab apa? Nak cerita tauhid ni, ustaz yang reti pun dia pun tak mau. Sebab apa? Kalau aku mengajar dalam masjid ilmu tauhid ni, tak ada orang. Tak ada orang. Siapa nak duduk dengar? Tak ada orang. Tak mau baca kitab Jawi pula. Tak ada orang nak mengajar. Jadi tak ada orang nak main mengaji. Kalau nak baca tafsir tauhid, nak baca tafsir hadis, insya-Allah boleh sangat. Saya pun mengaji. Tambah nak cerita tentang kiamat, lagi senang. Kami hak mengaji pondok ni nak cerita bab kiamat, lagi senang. Nak bagi tuan-tuan takut pun boleh. Sebab nak cerita kiamat ni senang tuan-tuan. Tapi kita lagi terbalik. Kalau cerita bab kiamat ni ramai. Ustaz tak salah. Nak cerita bab kiamat ni ramai. Nak cerita bab kiamat ni tuan-tuan buka YouTube boleh lah. Balam tak? Kalau nak cerita nak bagi tuan-tuan raya takut ni, boleh insya-Allah. Tapi nak buat macam mana kita mengajar ilmu tauhid? Jadi naya lah. Jadi tak ada orang. Orang tak sedap dengar. Sebab tu, pesan saya kalau ada orang alim yang duk baca kitab-kitab tua ni, kitab fiqh, kitab tu, kitab sah. Guru yang duk baca tu, hak tu yang hebat tu sebenarnya. Hak tu yang hebat tu. Tuan-tuan kena faham tu. Hak duk baca kitab kuning-kuning tu, Hikam, Matlul Badrin, Musali tu, ustaz hebat. Sebab bukan semua ustaz sanggup tu baca tu. Sama Matlul Badrin. Kitab tu kitab Tok Guru punya tu. Kalau tauhid tak saya kata lah. Faridah, Akitul Najim. Tapi kita tak pandai nilai. Kita pandai sedap mengaji, hak sedap telinga. Hak sedap telinga, hak tak payah. Kan tak payah duduk kat rumah buka YouTube lah. Bukan saya tak suruh mengaji. Tuan-tuan kena pandai nilai. Ilmu apa yang sepatutnya kita kena mengaji, kena belajar. Tu. Kita kena faham itu. Sebab kita tengok kalau guru yang duk baca kitab tauhid, fiqh, tasawuf, orang tak ada. Betul tak? Pergilah mana masjid. Tapi ilmu tu yang kita nak kena mengaji. Bukan ilmu hak kita duk dengar sedap telinga tu. Bukan ilmu duk cerita tentang kiamat, azab kubur. Memang tu bagus. Tapi bukan hak tu sebenarnya. Dalam kubur dia tak tanya azab kubur dah. Duduk dalam kubur dia tanya azab kubur lagi. Dia tanya siapa Tuhan kamu. Hak tu dia nak tanya. Fiqh pun dia tak tanya. Dia tanya siapa Tuhan kamu. Man rabbuka. Tu. Ini pick up pertama. Sebab tu tak boleh nak khatam. Ni mula-mula ni dia beletiak dululah. Dia kena beletiak. Itulah ni jemput pula kalau nak khatam, memang payah nak khatam 3 malam. 3 malam 45 minit pula. Tu. 45 minit kita baca, masa Isya kita kena berhenti dah. Dia tak boleh nak khatam. Nak ceramah pun mereka tak bagi ceramah, mereka suruh baca kitab. Saya cuba baca sikit-sikit dan kita ambil berkat lah. Kitab Ummul Barahin. Itulah karangan Imam Sanusi. Nak cerita sikit, kitab Ummul Barahin yang kita nak baca ini, berpandukan kitab ni lah. Saya tak mau baca satu-satu. Berpandukan kitab Ummul Barahin.
Kitab Ummul Barahim Imam Sanusi ni lah yang mempopularkan sifat 20. Dialah yang mempopularkan sifat 20. Dia akan ikut pendapat yang kuat lah. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah 13. Abu Hasan Sy'ari hanya 13. Itu pendapat yang paling kuat hanya 13 saja sifat yang wajib kita kena tahu secara tafsil. Secara tafsil. Tapi lah ni kita mengaji sifat 20. Mengaji sifat 20. Kata 13. Tapi kita mengaji 20. Sebab apa? Sebab Imam Sanusi ni, Ummul Barahim ni. Kitab Ummul Barahim ni kitab yang paling lengkap. Kitab ringkas tapi lengkap dan maknanya bersistem. Tak ada kitab-kitab lain yang nak boleh tanding, nak lawan kitab Ummul Barahim ni. Hebat dia. Siapa-siapa orang alim pun, dia mengarang kitab, dia mesti berpandukan kitab matan Ummul Barahim. Tu. Sama ada dengan diterjemah atau dibuat syarah. Walaupun kitab Arab. Kitab Arab pun mana-mana main, dia mesti dia syarah Ummul Barahim. Jadi oleh kerana matan Ummul Barahim, kitab Ummul Barahim Imam Sanusi ni popular dan hebat, dan cara susunan dia menakjubkan. Jadi ulama pilih kitab ni sebagai buat terjemah dan buat syarah, sama ada ulama Melayu ataupun Arab. Jadi oleh kerana Imam Sanusi dia ikut pendapat 20 sifat. Dia ikut pendapat 20 sifat. Tambah maknawiyah. Kalau tuan-tuan pernah mengaji kan? Tak pernah mengaji tak tahulah. Ditambah maknawiyah. Jadi oleh kerana mereka syarah kitab ni, jadi terpaksa kena ikut manhaj. Terpaksa kena ikut cara dia. Jadi ulama duk terjemah, duk buat syarah, terpaksa kena terjemah 20 sifat lah. Sebab tu jadilah di Malaysia kita ni, bukan di Malaysia lah, seluruh dunia, sifat 20. Sebab apa? Sebab matan Ummul Barahim ni lah. Sebab bila nak terjemah kitab dia, kena ikut cara dia lah. Bila kita nak syarah kitab dia, kena ikut cara dia. Sehingga tenggelam 13 sifat. 13 sifat ni tenggelam. Jadi, yang 20 ni bukan pendapat yang kuat. Pendapat yang masyhur. Pendapat yang masyhur. Tengoklah kitab mana. Faridah kang, Aqidatun Najin. Semua terjemah daripada Ummul Barahim. Sama ada terjemah satu persatu, ataupun terjemah secara umum, ataupun berdasarkan kitab Ummul Barahim, walaupun mereka tak sebut dalam tu. Itu Imam Sanusi. Orang dulu kalau mengaji pondok ni wajib hafal Ummul Barahim ni. Wajib hafal. Dan kita bukan hafal, alhamdulillah bagi. Saya dulu pernah mengajak dulu ni orang tua perempuan umur 90. Umur 90 perempuan. Sebelum saya mengajak ni, mereka hafal dari tepi saya dulu. Dia mengajak pondok Kumang dulu. Sebelum baca tu, mereka baca hafal dekat saya. Baca dulu. Dia ni main tak bawa dah. Main perung baca. Kemudian terjemah. Sekali yang terjemah, dia hafal. Ingat orang Mengkuang, Tok Yam. Orang Mengkuang. Dia ingat lagi. 90 umur. Hafal Ummul Barahim sekali yang terjemah. Kitab Ummul Barahim hak dulu. Ni hak baru. Hak tulisan Jawi tu. Dia hafal semua. Duduk di pondok mengajak orang pula. Duduk dalam pondok, tuk pondok orang tua-tua perempuan lah. Dia boleh mengajak pula orang. Saya hadap mengajak dia ni, saya pun tak hafal. Dia hafal. Ini karamah Imam Sanusi. Saya pun tak mau cerita detail, mungkin tuan-tuan pun tak apa nak dengar sangat Imam Sanusi ni kan. Tu. Jadi dialah yang mempopularkan sifat 20. Tu. Dan banyak karangan-karangan beliau. Tapi yang popularnya dipanggil Aqidatu As-Sughra ataupun Ummul Barahim. Kitab yang kita mengaji ni. Ummul Barahim. Jadi kalau kita hafal dan ingat akidah ni, insya-Allah kita akan selamat, insya-Allah. Selamat dunia akhirat. Kitab ni kitab berkat
Dan dia ni umur 16 tahun dah jadi wali Allah. 16 tahun dah jadi wali Allah. Kita, anak-anak kita 16 tahun duk merempit atas motor. Tapi dia 16 tahun dah jadi wali Allah. Imam Sanusi. Sehingga ulama sorok dia. Ulama sorok dia. Dulu dan lah ni pada dia punya penyakit ain. Penyakit ain ni penyakit bahasa jin, bahasa kita tak tahu. Penyakit ini dikenal dekat ulama-ulama dan orang soleh. Bila banyak orang puji, dia akan kenal dia punya penyakit ain. Penyakit ain ni dia jadi macam jadi macam riak, sombong, dia jadi patua pelik-pelik, dia penyakit ain. Jadi bila ulama tengok Imam Sanusi ni 16 tahun dah hebat, lepas sorok dia tok dalam rumah. Handuk dalam rumah ni ambil mana? Takut kena penyakit ain. Kalau pasal kita sampuk jin jenis jin alim ni. Nah, dia takut kena penyakit ain, ulama sorok dia. 16 tahun dah jadi wali Allah. 16 tahun dia jadi wali Allah. Dan dia ada mengarang kitab syarah hadis Bukhari. Dia ada mengarang syarah Bukhari. Dia bukan ulama tauhid. Dia ulama dulu, bila sebut ulama, dia alim semua ilmu. Kita ni satu bidang-bidangnya. Kita mengaji pun bidangnya. Kalau mengaji Azhar pun, dia ada bidang dia, fakulti. Syu'bah. Orang dulu dia tak ada bidang. Dia mengaji Majlis Haram, semua ilmu dia mengaji. Tapi kita ada syariah, usuluddin. Adab. Jadi, dia ada batas-batas dia. Orang dulu tak. Kemudian kalau mengaji fakulti syariah pula, bukan semua kitab mengaji. Orang dulu, kulit ke kulit habis. Kulit ke kulit. Daripada kulit ke kulit, kitab tebal ni habis. Kita dah ambil bab sikit-sikit je. Ni kelemahan kita. Sebab tu sekarang duduk jadi, orang muda, orang lah ni, duk kritik ulama-ulama dulu. Ilmu dia tak padan, tapi dia nak tegak Imam Syafi'i, dia nak tegak tutup guru. Padahal dia mengaji berapa kerat. Saya beletiak mana ni. Berapa kerat dia mengaji. Dia mengaji sekolah Arab, ngambil stam pun mengaji celuk-celuk, mengaji bab tertentu. Pi Azhar, pi Madinah, pi Jordan 3-4 tahun. Balik-balik alim pada Imam Syafi'i, alim pada Syekh Abdul Fahim, alim pada Tok Kenali. Tuan-tuan nak percaya ke? Saya ni saya mengajak stam. Dan saya pun pergi mengaji di luar. Saya mengaji di Syirah. Saya boleh tahu tahap mana pelajar-pelajar kita. Saya daftar universiti, tapi saya tak mengaji di universiti lah. Saya mengaji di masjid. Tapi saya tahu lah bagaimana keadaan. Bukan kita nak kata pada pelajar kita tak. Mugahan kita sedang. Dan kita kena berwaspada. Ada ustaz-ustaz yang cuba kritik ulama-ulama tua ni. Kita kena sedang. Jangan kita terus telan. Ustaz macam saya ni, tuan-tuan jangan percaya sangat. Saya bukan saya tak buka orang lain. Jangan percaya sangat. Kami mengaji bukan lama. Orang dulu mengaji lama. Syekh Abdullah Fahim ni mengaji sampai tua. Tua je lah Fahim. Dia dah alim dah. Dia mengaji kat Pada'e tuan kitab Bakulatul Amani. Dia dah alim dah, dia duduk. Umur pun nak lebih kurang dengan Pada'e. Dia duduk mengaji. Sampai Pada'e kata, mulah. Bila dia tengok, dia tak nampak, dia pergi cermin. Dia tahu mulah. Mu dah alim dah, mu tak payah mengaji, mu kelik lah. Tu je lah Fahim cerita. Dia dah alim, duduk mengaji lagi. Sampai mata tak nampak, kena pergi cermin mata. Mu kelik lah dia tu. Balik jadi mufti Pulau Pinang. Sampai tua dia mengaji. Balik main Mekah pun tua. Syekh Abdullah Fahim. Ulama dulu ilmu masyarakat. Dahsyat ulama dulu ilmu mereka. Sebab tu, ulama-ulama dan tuk-tuk kita ni tak gopoh nak beri fatwa. Dia tak gopoh. Tak gopoh nak mengatakan orang, nak kata orang ni silap, salah, bid'ah, dia tak gopoh. Sebab apa? Banyak ilmu yang perlu ditimbang. Kita ni tak ada penapih. Penapih tak ada. Perut terus begitu ya. Ulama dulu dia tapih. Lepas tu Tok Guru nak tanya fatwa bukan senang dia nak keluar. Dia nak fatwa bukan senang. Dia tapih banyak ilmu. Banyak ilmu dia nak tapih. Kita tak ada penapih. Bang, keluar sekretar begitu ya. Lepas tu dia kata salah, tak tarik balik lah, takut malu.
Imam Malik tanya 3 soalan, 1 soalan yang dia jawab. Tanya lebih saat ni kena marah. Takut, orang dulu takut nak jawab. Orang tanya fiqh, kau boleh minta berlindung, jangan lepas tanya. Kita tanya. Apa lagi ada soalan? Siap tanya. Siapa nak tanya? Sehingga ada rancangan, tanyalah ustaz. Tanyalah ustazah. Mesti tak? Itu saya pernah cerita. Dr. Wabah Zuhaili, guru saya. Dia main di Malaysia, dia tengok ada rancangan, tanyalah ustaz. Dia tanya tu rancangan apa? Dia tengok hak jawab tu ustaz muda-muda. Ustaz muda. Rancangan apa? Rancangan tanya ustaz, maknanya orang tanya dia jawab. Dia kata, dia ni patutnya kena mengaji lagi, bukan menjawab. Dia ni patut kena mengaji lagi, bukan duk menjawab, bukan duk jawab soalan. Sungguh tuan-tuan, kalau di Arab tuan-tuan pergi, umur 40 tak boleh duduk lagi atas ni. 40 tak duduk lagi. Kurang-kurangnya 50 nak duduk atas ni, kan nak mengajak. Kalau di Syria, di Mesir pun macam tu. Di negara Arab. Kita ni ustaz umur 20 dah duduk cakap dah dalam ni. Padahal dia boleh pergi mengaji lagi. Buat apa dia duduk mengajar? Tak sedut kalau mengajar lah. Ilmu banyak lagi boleh pergi mengaji. Tapi buat apa dia duduk ceramah? Itu Wabah Zuhaili terkejut. Umur macam ni. Padahal dia tu 40 lebih dah umur. Dia ni patutnya umur macam dia mengaji lagi. Tak sah duduk jawab soalan. Itu Wabah Zuhaili kata, la hadratillah billahil azim. Dia jawab soalan. Di Syria ni kalau nak duduk atas meja ni hak tua-tua. Paling muda 50. Baru dibenarkan duduk. Kalau umur 30, tambah kita 25 apa dah? 25, 30, 31 tak ada. Dia hambat balik. Hampir mengaji tak seduk mengaji ni. Tak seduk kalut nak mengajak. Hampir mengaji. Ini akhir zaman. Akhir zaman. Dia di macam tu. Kita mudah. Kalut nak mengajak. Mengaji bagi banyak. Dia sebut nak cerita Imam Sanusi gitulah. Orang dulu dia alim semua bidang ilmu. Dia ada buat kitab falak, ada usul fiqh. Saya tak mau nak cerita jadi panjang. Imam Sanusi. Dan orang dulu kemudian depa ada disiplin dengan elok-elok. Kalau ulama fiqh, walaupun depa alim semua ilmu, ulama fiqh depa hanya tumpu dekat fiqh. Walaupun dia alim ilmu lain, orang awam pun tak akan tanya fiqh, tak akan tanya ilmu lain kat depa. Contoh Imam Nawawi. Imam Nawawi semua ilmu dia alim. Tapi kalau dia hanya bab fiqh saja dia berfatwa. Dia tak mengarang kitab Usuluddin. Dan dia tak mau. Sebab apa? Walaupun dia alim, ini serah pada ulama Usuluddin. Dan masyarakat dulu pun, mereka tak tanya Imam Nawawi bab tauhid. Walaupun Imam Nawawi ni pakar tauhid, mereka tak akan tanya. Mereka akan tanya ulama tauhid. Sebab tuan-tuan tengok, dalam kitab tauhid, hanya ulama tauhid lah dalam tu. Kalau kitab fiqh, hanya ulama fiqh je dalam tu. Sehingga Imam Ghazali ni, dia ulama fiqh. Dia lah yang menapihkan kalam-kalam Imam Syafi'i. Sehingga jadi minhaj. Minhaj ni intipati kalam Imam Syafi'i. Dia lah orang yang mula-mula menapih. Dia memang ulama fiqh. Dan ulama usul fiqh. Dia ada karang kitab usul fiqh tebal. Tapi bila dia terjun dalam bidang tasawuf, dia dah mula tinggal dah fatwa fiqh. Dia dah tak mengarang kitab fiqh. Dan orang pun tak mau keluar, tak akan tanya fiqh, tentang fiqh kepada dia. Dan dia pun tak mau jawab. Itu ulama dulu. Lepas tu tuan-tuan tak akan jumpa dalam kitab fiqh. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari ada dalam kitab fiqh. Kata Imam Junaid Baghdadi tak ada. Kalau dalam bab tasawuf pula, Imam Nawawi ni wali Allah. Wali. Orang tasawuf. Tapi dalam ilmu tasawuf, nama Nawawi tak ada. Tak laku. Dan dia pun tak mau masuk campur. Walaupun dia tu wali Allah. Dan orang pun tak mau tanya tentang ilmu tasawuf dekat dia. Itu orang dulu. Kita ni ikut sapu. Ustaz pun sapu punya saya. Tuan-tuan pun ikut sapu. Mana? Tanya, ikut jawab. Kita mengaji Usuluddin tentang Tuk Guru Fiqh. Kita mengaji fiqh tentang Tuk Guru Tauhid. Kita pula ikut Tuk Guru nak tanya apa nak tanya. Saya tanya ustaz tu begini. Padahal ustaz tu bukan bidang fiqh.
Ni yang duk jadi sekarang. Ini mula nak bagi kita sedar dulu. Kita sedar dulu. Tuan-tuan cuba tengoklah. Cuba tengok dalam kitab. Saudara Jabir Tabarak. Kalau kita tasawuf, hanya ulama tasawuf saja yang ada dalam tu. Padahal ulama tasawuf tu ulama fiqh. Ulama tasawuf. Tapi secara disiplin, kita tasawuf hanya ulama tasawuf. Kitab fiqh hanya ulama fiqh. Kitab tauhid hanya ulama tauhid. Dan ulama fiqh tak akan kacau kitab tauhid. Ulama tauhid tak akan kacau kitab fiqh. Ulama hadis. Kita ni hadis, semua pukul. Mengaji ilmu tak habis, tapi semua pukul. Nampak tak saya kata ni? Cuba pergi buka tengok. Saya buat contoh Nawawi. Imam Nawawi ni ulama tauhid, ulama tasawuf, ulama fiqh. Tapi dalam bab tauhid dia tak laku. Dan dia pun tak mau ganggu. Kalau bab tasawuf, dia pun tak laku. Fatwa dia tak laku dalam bab tasawuf. Padahal dia pun memang ulama tasawuf. Sebab apa? Masyarakat, kalau ilmu tasawuf, kita rujuk ulama yang betul-betul terjun dalam bidang tasawuf. Itu disiplin ulama dulu. Dan mereka pun tak akan kacau. Ulama fiqh tak kacau, ulama tasawuf dia pun tak kacau. Dan perkataan mereka tak akan laku kalau mereka berfatwa dalam bidang tasawuf. Dan umat tauhid, Imam Abu Hasan Asy'ari, perkataan dia tak laku kalau dalam fiqh. Orang tak mendengar walaupun dia alim fiqh. Imam Sanusi, perkataan dia tak ada dalam kitab tasawuf. Dan dia ni dia ni tokoh tarikat ni. Imam Sanusi. Tarikat Sanusi dia lah salah seorang tokoh tarikat Sanusi. Tapi oleh kerana Ummul Barahin, dia tu ulama tauhid, dia tu ilmu tauhid, dia tak timbul dalam ilmu tasawuf. Dan perkataan dia tak laku dalam bidang tasawuf. Tak laku. Ulama pun orang awam pun tak mau tanya tentang tasawuf dekat dia. Sebab apa? Dia cukup dalam bidang tauhid. Tapi kita sekarang semua dia nak sapu. Sifat 20 tak betul. Tok Guru tu tak betul. Fatwa macam-macam dia keluar. Padahal dia mengaji sekerat dia. Tak apa kalau saya kata, saya boleh tiap malam ni. 3 malam je nak main. Boleh tiap betul-betul, lepas tu tak main dah. Tak geram tu. Kita jadi macam tu. Lepas tu kita ni rojoklah Tok Guru. Tok Guru dah ada, Tok Guru pun tak amai dah. Kita pun pinang mana ada. Tok Guru macam saya ada lah. Duk bergurau boleh. Tak ada lah kita Tok Guru, tak ada. Kita rojok Tok Guru. Tok Guru ni seronok bila kita tanya dia nak jawab payah. Sebab apa? Dia nak tapih. Kita berak sedap gitu ya pakai. Baik. Itu Imam Sanusi, nama dia Muhammad bin Yusuf bin Omar bin Shu'aib. Muhammad bin Yusuf bin Omar. Itu nama dia. Kalau khatam ni memang boleh khatam, tapi saya tak mahu. Tapi kalau ada majoriti nak suruh khatam juga, boleh abang kat saya nanti lepas pada ni. Saya memang tapi memang 3 jam ni memang teruk lah saya nak pergi khatam. Tapi saya duk khatam kitab ni sehari 2 hari. Biasalah kitab ni saya baca buat daurah 2 hari lah. 2 hari ni pagi sampai petang. Boleh khatam kitab ni. Kata Syekh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. I'lam annal hukm al-aqli yanhasiru fi salati aqsam al-wujub wal istihalatu wal jawaz wal wajibu ma la yatasawwaf bil aqli adamuhu wal mustahilu ma la yatasawwaf bil aqli wujuduhu wal jaizu ma yasihu bil aqli wujuduhu wa adamuhu. Jadi Tok Syekh Imam Sanusi dia mulakan kitab dia dengan hukum akal. Dia mulakan kitab dia dengan hukum akal. Kenapa dia sebut hukum akal? Sebab dengan hukum akal ni, bila kita faham hukum akal, barulah benar-benar kita faham. Kita boleh hukum terhadap sifat-sifat Allah. Mana yang mustahil, mana yang wajib, mana yang harus. Jadi kalau kita tak belajar tentang hukum akal ni, macam mana kita nak hukum bahawa Allah ni wajib ada, kudrat Allah wajib, lemah Allah tu mustahil, Tuhan bertempat tu mustahil, Tuhan bermasa tu mustahil. Lepas tu kita duk kata Tuhan bertempat, Tuhan bermasa. Apa? Kita tak mengaji hukum akal. Kita tak boleh nak nilai ini mustahil ataupun tidak. Hukum akal ni dia panggil wajib
bil wasail, wajib wasilah. Dia wajib ni, ilmu tauhid ni yang wajib ialah kenal Allah. Ingat, itu mula-mula. Kenal Allah tu yang wajib. Belajar sifat 20 tak wajib. Ustaz ni ukur mana ni? Nampak pakai serban, nampak cara ukur belah ni. Ngaji ilmu suludin bukan wajib ngaji. Sifat 20 tak wajib. Yang wajib kenal Allah. Kenal Allah tu yang wajib. Tapi nak kenal Allah tak boleh. Melainkan kena mengaji sifat 20. Mengaji sifat 20 pun wajib. Tu. Kita mengaji fiqh ambil mana? Kita wajib semayang, betul tak? Fiqh tak wajib. Tapi wajibnya semayang. Kita tidak boleh tunai semayang secara elok melainkan mengaji fiqh. Mengaji fiqh wajib. Zaman Nabi mana ada mengaji fiqh? Kalau kita kata mengaji tauhid bid'ah, mengaji fiqh pun bid'ah. Nabi tak pernah ajak. Rukun semayang ada 17. Nabi tak pernah ajak sahabat begitu. Nabi tak pernah ajak sahabat buat haji. Nabi buat haji, sahabat ikut, jadilah. Nabi tengok sahabat semayang, jadilah. Tamat ilmu hadis lagi tak ada. Takkan Nabi kata apa? Hadis ni hadis marfu'. Marfu' angkat kat siapa? Hadis ni hadis maudhu' ni Nabi kata. Nabi cakap dia hadis maudhu'. Hadis ni hadis mauquf. Hadis sahih, hadis sahih. Nabi tak pernah sebut hadis sahih, hadis maudhu', hadis mauquf, hadis hasan. Langsung Nabi tak pernah sebut. Mustalah hadis lagi bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Tapi Nabi sebut Allah ada, betul tak? Nabi ada sebut tak? Allah sedia. Ya, memang. Qul Allahu ahad, Allahu samad. Secara asas, secara umum, tauhid ni Nabi sebut. Tapi ilmu usul fiqh, ilmu mustalah hadis, ilmu hadis, Nabi tak pernah sebut. Hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif. Tak ada. Tak ada. Tiba-tiba kita kata mengaji ilmu tauhid bid'ah. Untuk mengajar fiqh, mana? Nabi tak pernah mengajar hadis Bukhari. Nabi pernah ajar hadis Bukhari. Dulu kitab Bukhari tak ada. Dulu hadis semua hafal di kepala. Takkan Nabi duk baca hadis Imam Bukhari, hebat Imam Bukhari. Nabi baca kita dah. Kita baca hadis pun bid'ah. Lepas tu kalau nak hukum sifat 20 ni bid'ah, hukum semua. Jangan hukum sifat ilmu tauhid saja. Hukum semua ilmu. Ni, ngaji tasawuf. Dia yang wajib ialah ikhlas. Itu khilaf ulama lah. Ikhlas. Macam mana nak ikhlas? Tak dapat ikhlas, melainkan kena mengaji tasawuf. Tasawuf wajib. Tu. Dia wajib kita kena suci hati kita daripada hasad dengki. Daripada mengumpat. Daripada takabur, riak, sombong. Macam mana nak buang riak, takabur, sombong? Kena mengaji kitab tasawuf. Wajib kena buang riak. Macam mana nak buang riak? Tak boleh buang riak mereka mengaji tasawuf. Mengaji tasawuf wajib. Ma la yatim wajib illa bihi fa wajib. Tidak sempurna sesuatu kewajipan melainkan dengan satu, dia juga jadi wajib. Macam kita. Dia wajib ni sampai dekat ni ya, basuh tangan. Ambil wuduk dan Quran takat ni ya. Tapi lagu mana nak sempurna basuhan takat ni, melainkan kena lebih wajib. Lebih jadi wajib. Basuh muka, sini dekat sini ya, ni tak pekah. Sini sampai sini. Macam mana kita nak basuh sampai dekat sini saja? Tak sempurna basuhan sampai ke sini, melainkan kena lebih jadi wajib juga. Aurat, pusat sambil lutut ya. Pusat tu kat mana? Ni kalau ni pusat tengah ni ke atas ni ke bawah ni? Pusat kat mana? Tengah-tengah ni. Pusat kat mana? Jadi tak sempurna tutup pusat, melainkan kena lebih tu wajib. Jadi hak yang tunjuk pusat tu dia ambil hak wajib saja. Dia tutup kepala lutut sikit je. Sebenarnya tak. Kepala lutut wajib kena tutup semua. Jadi hak lebih tu jadi wajib. Sebab kita tak tahu. Sampai ke lutut tu, ni kalau kata ni lutut, ni paha. Lutut ni sampai ke sini kah, 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 ke sini kah. Jadi, tak sempurna tutup lutut, melainkan lebih. Lebih jadi wajib. Ini dia panggil kaedah. Dia panggil kaedah. Tak apa. Tuan-tuan lebih seronok kalau saya cerita macam ni, saya baca. Kalau saya baca, tuan-tuan mengantuk nanti. Biar tuan-tuan beri saya cakap, tak apa. Tak ni mengantuk. Itu. Macam tu juga kita menjadi muslimin. Yang wajib kena Allah.
Ngaji sifat 20, itu wajib bil wasilah dia panggil. Lil wasail hukmul maqasid. Hukum perantaraan itu dia seperti hukum maksud. Okey. Maksud yang wajib ialah kena Allah. Tak boleh kena Allah melainkan mengaji sifat 20. Maka sifat 20 itu juga menjadi tangga kepada kita sampai kepada maksud tujuan mengenai Allah. Dia pun jadi wajib. Duk buat misal senang je. Kita buat rumah, buat tangga. Buat tangga bukan nak duduk atas tangga. Buat tangga supaya boleh masuk dalam rumah. Jadi buat tangga wajib buat. Kalau lari tak nak tangga, pintu. Kita buat pintu tujuan apa? Tujuan boleh masuk. Tapi pintu wajib kena buat. Kalau tak buat pintu tak boleh masuk. Jadi kita buat bukan nak tidur kat pintu. Kan? Ada orang letak katil depan pintu. Tak ada. Pintu kena buat sebab apa? Tak boleh masuk ke dalam malaikat pintu, pintu kena buat. Itulah. Jadi sifat 20 tak wajib mengaji. Tak wajib asal. Tapi kalau tuan-tuan boleh kenal Allah tanpa sifat 20, ya silakan. Silakan. Saya bukan jenis keras. Ustaz, saya boleh kenal Allah tanpa punya sifat 20. Silakan. Tapi mai aku nak tanya. Kadang-kadang dia pasal dia kenal ya, padahal dia tak kenal pun. Gua tanya, Tuhan dia buat apa lah ni? Mampu nak jawab? Saya nak tanya. Tuhan dia buat apa? Tuhan macam mana? Tuhan lagu mana? Tuhan ada duduk dekat mana? Tuan-tuan cuba jawab tengok. Tapi saya boleh jawab insya-Allah. Tapi jangan duk tanya pula, pak saya dah tanya dah. Tuhan buat apa lah ni? Tuhan duduk kat mana? Tuhan macam mana? Tuhan lagu mana? Saya boleh jawab. Tapi jawab bukan bermakna bertepatan dengan soalan. Kadang-kadang kena marah. Tuhan dah buat apa? Kadang-kadang, Pok, duk makan, anak tanya, Ayah, Tuhan macam mana? Buak, tersebut kopi. Tersebut kopi tu tandanya tak boleh jawab tu. Buak. Tanya apa soalan tu? Marah. Anak tanya kena jawab. Pak, Tuhan lagi mana? Makan roti canai sampai tercekek. Tercekek sebab apa? Allah soalan ni. Koman, Pak tak boleh jawab. Tuhan lagu mana macam mana? Saya tahap dengan tauhid ni. Wa amma bi ni'matil bukan tak takabur. InsyaAllah boleh jawab. Tuan-tuan tanya insyaAllah. Nikmat Tuhan bagi, ceritakanlah. Bukan takabur tak. Apa kita duk besar dah benda ni. Sebab soalan macam ni cukup bahaya. Kadang-kadang orang tanya, kadang-kadang syaitan tanya kita. Bila syaitan tanya tu bahaya tu. Syaitan tanya. Kita duduk nak tidur, syaitan tanya. Tuhan, duk sembah Tuhan ni ada ke? Kita ni, betul juga. Duk kat mana? Sudah. Itu syaitan tanya. Anak tak tanya, syaitan tanya. Syaitan tanya ni teruk. Syaitan dia tanya, dia tahu kita. Kita alim tak mana? Hang alim aku tanya cara alim. Lepas tu Imam Sanusi kata, baik. Yang wajib kena Allah. Tak boleh kena mengaji sifat 20. Dalam sifat 20 tu tunjang dan hukum akal. Sifat 20 tu wajib dengan wasilah, wajib tangga. Tu panggil wajib tangga. Wajib tangga ni maknanya dia sebagai perantaraan saja. Dia bukan maksud. Dia hanya wasilah. Hak wajib tangga ni pula, sifat 20 ni, dia punya tunjang dia, hukum akal. Hak Imam Sanusi sebut 3 ni. Wujub, istialah jawaz, wajib, mustahil, jaiz. Saya tak mau cerita hukum akal. Biar saya cerita hukum akal ni, 1 malam. Saya mengaji hukum akal 1 tahun. Jadi kalau saya nak cerita, memang saya tak mau cerita lah. Cuma kata nak cerita hukum akal ni, Imam Sanusi sebut, nak beritahu kata apa? Betapa pentingnya kita mengaji hukum akal supaya kita boleh hukum dekat Allah. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Kita menghukum sesuatu selepas kita kenal sesuatu itu. Kita nak hukum kudrat tu wajib, kita kena tahu wajib tu apa dan kudrat tu apa. Ni kita nak hukum kata, kita nak kata arak tu haram, kita tak kena arak. Macam mana kita nak kata haram? Kita tak kena arak, kita kata arak haram. Macam mana? Kita nak kata Allah tu wajib, ada. Kita tak kena wajib tu apa dia? Macam mana kita nak kata wajib? Inilah. Kita nak kata Tuhan lemah, Tuhan tu mustahil. Kita tak tahu apa tu mustahil. Dan apa itu lemah. Macam mana kita nak hukum? Lepas tu Imam Sanusi sentuh dulu
hukum akal yang 3. Itu. Kemudian disebutlah wajib itu sesuatu yang tak tergambar pada akal wujudnya. Mustahil itu sesuatu yang tak tergambar pada akal wajib sesuatu yang tak tergambar pada akal tiadanya. Mustahil sesuatu yang tak tergambar pada akal adanya. Dan harus tu sesuatu yang akal boleh gambarkan ada dan tiadanya. Saya cakap mudah-mudah saja itu. Sebenarnya hukum akal ni payah. Cuma nak cerita, kita kadang-kadang kita tak boleh nak beza di antara hukum akal dengan hukum adat. Hukum akal dan hukum adat. Kita kadang-kadang tak masuk akal. Tadi aksiden, motor dia hancur, tapi dia selamat. Hang ni tak masuk akal cerita. Tak masuk akal apa? Dia, kalau motor hancur, aksiden, adatnya orang tu mati. Itu adat je. Bukan akal. Akal nak kata tak mati, salah apa? Lepas tu orang yang kata tak masuk akal, dia tak ada akal. Aku tanam pokok cempedak belakang rumah. Kelok buah durian. Hang tak suruh murung aku. Hang bercerita ke orang gila boleh tak? Tak masuk akal. Pokok durian kelok buah cempedak. Pokok durian kelok buah durian tu adatnya, betul tak? Adat. Pokok durian kelok buah durian tu adat. Adat pokok durian kelok buah durian. Adat pokok mutan kelok buah mutan. Tapi akal boleh kata tak? Pokok durian kelok buah cempedak. Boleh tak? Tuan-tuan boleh tak? Kalau tak boleh tak ada akal. Boleh tak? Tahu tak boleh. Tak ni kata tak ada akal pula. Apa tak boleh? Tapi akal bila dia tak boleh terima, adat lagi ya. Betul akal ni dia hebat lagi. Dia hebat. Akal ni, kalau adat kata wajib, dia boleh kata harus. Makan nasi 3 pinggan, wajib kenyang. Itu adat. Adat tu. Bukan akal. Akal dia kata apa? Akal boleh makan nasi 3 pinggan tak kenyang-kenyang, dan boleh tak makan nasi tapi kenyang. Akal boleh tak? Kalau dia kata apa? Dia makan nasi, aku makan nasi 3 pinggan tak kenyang-kenyang. Ni tak masuk akal. Dia ni tak ada akal. Buat apa? Akal dia tak ramai sangat sampai tak nak fikir. Maybe tak kenyang. Kita jumpa macam-macam cerita kan. Dulu tsunami, sampai 3 minggu tak makan, duk hidup. Duk hidup. Duk jumpa, duk terkapak di atas, di tengah laut tu. Duk atas papan. Tak makan 3 minggu hidup. Tu. Benda tu benda adat dia. Lepas tu kita kadang tak boleh beza. Lepas tu, sampai kita tersilap, maaf saya sebut, kita tersilap apa dia? Sampai kucing tu bertanduk. Saya nak tanya tuan-tuan, kucing tu bertanduk ni mesti akal ke mesti adat? Cuba jawab. Kucing tu bertanduk, mesti akal ke mesti adat? Cuba jawab. Mesti akal ke mesti adat? Adat kucing tak ada tanduk. Tapi tu akal tuan-tuan boleh terima tak? Kucing tu bertanduk. Boleh tak? Apa tak boleh? Siapa kata tak boleh? Dia tak ada akal. Something ustaz ni lain. Apa kata tak boleh pula? Bahkan saya ada simpan dalam surat khabar kucing tu bertanduk. Lah ni tak ada istilah kucing tu bertanduk. Sampai tak betul kucing tu bertanduk. Kita kalau kucing tu bertanduk, nak beritahu kata mesti adat tak apa. Tapi istilah kita bila kucing tu bertanduk mesti akal. Hang ni, kalau macam hang ni, tak kahwin, sampai kucing tu bertanduk, tak kahwin. Duk malas macam ni. Maksud dia apa? Sampai kiamat. Padahal kucing tu bertanduk, boleh. Boleh tak kucing tu bertanduk? Boleh. Kucing tu bertanduk, cakap kucing. Takkan pula tanduk ke bawah pula. Apa tak boleh? Bahkan ada dalam surat khabar, kucing tu bertanduk, saya simpan. 6 tahun, 7 tahun dulu, saya simpan. Kucing dah tu bertanduk. Dan Allah boleh buat. Allah boleh buat. Pokok muatan kita keluar durian. Tapi takut saat ni kita gila. Ya Allah, gila tu. Sebab apa? Pokok durian keluar pokok muatan. Keluar buah muatan. Tapi Tuhan boleh buat. Tapi Allah ni, dia buat, dia menurut adat. Dia menurut adat kebesaran. Dia takut kita terkejut. Cuma sesekala ditunjuk kekuasaan dia. Ditunjuk kuasa dia. Tapi ditunjuk kuasa pun, dia tak lari daripada sabab-musabab adat. Allah kaya tunjuk kuasa, jangan. Ni macam virus corona ni. Itu kuasa tu bukan luar biasa sangat tu. Biasa je tu. Dia dulu buat teruk pada tu lagi. Tapi dia hantar corona ya. Habis. Amerika apa China apa hebat, tak ada lah. Baru dia hantar corona. Dia tak hantar putih beliung apa lagi. Dia tak hantar gempa apa lagi. Dia tak suruh malaikat jerkah lagi. Dia suruh Jibril jerkah, hancur dunia ni. Tu baru hantar corona. Habis ekonomi. Ekonomi habis rosak.
Dia boleh hantar corona. Allah dia boleh buat sesuatu yang menyalahi adat tapi dia tak mau buat. Dia boleh jadikan pokok durian kita keluar bau cempedak. Bahkan dia boleh jadikan pokok durian keluar ikan. Tapi takut kita gila. Ikan gila terus. Jadi dia pokok durian keluar durian, pokok muktan keluar muktan. Alhamdulillah sebenarnya. Ni tak masuk akal. Sebenarnya tak masuk adat. Bukan tak terima akal, tak terima adat. Dia ni aksiden. Kereta hancur tapi dia elok je, relax je. Tak masuk akal. Apa tu saya tak masuk adat? Adat, kereta hancur, dia mesti mati. Tapi akal, apa salah dia tak mati? Apa salah tak mati? Ada di Belah Kelantan, ada Tok U. Kereta dia hancur. Dia bercari, dia tak ada. Rupanya dia duduk atas batu. Duduk atas batu. Hoi, aku duduk kat sini. Dia pun duduk cari mana Tok U. Dia plong terkelak duduk atas batu. Dan baru ni, 5 tahun dulu, ada makcik dekat Lunah. Dia pun anak murid saya duduk hantar. Saya duduk rajin cerita, dia pun hantar. Motor dia, tayar dia nombor 8. Berlepang. Dia pun cerita tak? Dia duduk atas motor, dia duduk atas kereta. Kereta hak langgang dia duduk atas kereta, siap duduk telefon anak dia. Ni mai mik mak ni, mak aksiden. Motor jadi nombor 8. Masuk dalam Sarawak. Dia pun cari mana makcik ni. Tung duduk atas kereta. Duduk atas kereta siap keluar handset. Dia pun ada. Adat. Kalau adat mesti mati makcik ni. Kalau tak mati sakit mesti duduk bawah. Tapi akal, apa salahnya? Dia duduk atas pokok ke, dia duduk atas kereta ke? Lepas tu kita kadang tak boleh nak beza di antara hukum adat dengan hukum akal. Tu Imam Haramain dia kata, siapa tak erti beza hukum akal, dia tak ada akal. Lepas tu Allah nak beritahu kata orang kafir ni tak boleh masuk syurga. Allah kata apa? Orang kafir ni tak akan masuk syurga hatta yalijal jamal fi sammil khiyab. Orang kafir ni Allah kata mereka tak akan masuk syurga sehinggalah unta masuk lubang jarum. Okey, saya nak tanya, tuan-tuan ada akal ke tak? Bukan tak ada akal ni gila. Unta boleh tak masuk lubang jarum? Tuan-tuan cuba fikir. Unta masuk lubang jarum ni mesti adat. Adat memang dah, kan? Adat memang, mana boleh besar. Akal, boleh tak unta masuk lubang jarum? Tanpa dibesarkan lubang jarum, tanpa dikecilkan unta, boleh tak? Tengok, boleh tak? Tengok ada akal tak ada akal? Tak boleh. Akal fikir pun tak boleh. Dia sampai tak boleh. Cuma akal boleh fikir apa? Allah boleh besarkan lubang jarum, besar pada unta masuk, belum? Ataupun Allah kecilkan unta, lebih kecil pada lubang jarum, unta masuk, belum? Boleh. Tapi saya tanya ni, unta masuk lubang jarum yang kekal keadaannya begitu dan unta yang kekal keadaan besar begitu. Tak boleh. Akal pun tak boleh. Adat memang tak boleh. Akal pun tak boleh. Ni nak mengaji hukum akal. Saya mengaji setahun hukum akal. Tapi Imam Haramain kata, siapa tak jiwa akal, tak ada akal. Baru nampak. Kucing tumbuh tanduk. Tak boleh guna istilah kucing tumbuh tanduk tu. Baik lah. Walaupun duduk mengaji sekolah dulu macam tu. Kucing tumbuh tanduk ni kalau mesti adat tak apa. Mesti akal bukan tak boleh guna kucing tumbuh tanduk. Kucing dah boleh tumbuh tanduk sekarang ni. Tu. Dia kena faham. Tak makan nasi 3 hari, wajib lapang. Wajib apa? Wajib adat. Tapi akal, boleh tak lapang. Boleh tak lapang. Dan kalau kita, baik, tak makan nasi seminggu, apa tak makan? Mati. Adat. Tapi boleh tak mati? Boleh. 3 minggu itu tsunami tu. 3 minggu. Saya selalu cerita benda tapi saya tak bagi. Saya ada terima kat Tok U. Tu Haji Mak Lala. Tu Haji Mak Lala ni orang hebat lah. Ilmu perang. Ilmu tu kalau baca, kita duduk bertahun-tahun dalam hutan pun tak dapat. Tak dapat. Siapa pernah dengar Tok Haji Mak Lala? Belah jeneri tu. Tok Haji Mak Lala. Umur 120. Tapi minta ilmu perang kat dia. Minta ilmu perang. Dia tak hang ambil perang. Hang nak perang dengan siapa? Tak apa kalau hang perang. Jangan duduk dalam hutan. Hang lapak mati dia. Lapak mati tu. Betul kot tu. Hang ambil ilmu tak lapak. Dia bagi kat kita. Ilmu ni kalau hang baca, hang duduk dalam hutan lama mana tak mati-mati. Duduk kenyang tu. Dia minta kat saya. Dia minta kat orang kambing bakar sekok. Seorang-seorang. Saya bagi. Kambing bakar sekok.
Jangan duk minta pula apa benda ni. Saya layak gitu lah. Memang betul. Kalau kita baca tak lapang. Dia tak lapang. Dan dia penuh dalam hutan. Tak lapang lah tu. Tapi hang baca ayat tu. Tak lapang. Tu yang apa dia? Mat kilau apa tu kan? Tuk gajah apa tu? Tuk gajah semua dalam hutan. Depa ada ilmu yang depa tak perlu makan tak apa. Saya ada ilmu tu. Tapi caraan kami bakar sekok. Seorang. Jangan tak mau pakat-pakat seorang. Dalam ni ada 1 orang, 1 ekor. Nak abang kata ada ilmu. Dia juga ilmu tetak apa semua ni kan. Tu. Semua tu adat dia. Ni. Kita tetak tak berdarah. Kalau orang cerita kita nak kata apa? Mustahil. Kalau kita mustahil tak apa, mungkin mesti adat tapi mustahil, tak terima akal, tak logik. Nampak? Itu dia tak ada akal dah. Tetak ni adatnya luka. Tapi akal boleh tak luka. Mana? Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sebelah Nabi Ismail luka tak? Dah lah tak luka. Tukar pula binatang lain berlepak. Tu jadi korban tu. Api tahu ni. Aku tengok aku nak cerita kan, aku suar tangan tu. Api tahu ni. Hang tak suruh cerita kat aku. Hang cerita kat orang gila boleh tak? Marah. Memang kadang ada juga orang bohong. Tapi api bila jumpa dengan sesuatu yang kering, terbakar, itu adat. Bukan akal. Akal boleh, api tidak menghangus dan api tidak boleh membakar. Mana? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, api tak ada nak hangus dah. Sebab apa? Allah tak izin. Allah tak izin. Tinggal Allah kata, Allah kena sekat-sekat. Bila api ni, bila Allah kata, ya nar, wahai api semua akan tumpu. Allah panggil, ya nar, kuni bardan, jadilah sejuk. Bila Allah kata, wahai api, Allah kata ke api yang bakar Ibrahim, wahai api, semua api di kepala batas pun dengar. Wahai api, kuni, jadilah sejuk. Semua api sejuk. Masa tu kalau di kepala batas ni ada api duk menyala, masa tu sejuk. Tak seru kata tak ingatlah zaman Nabi Ibrahim dulu. Tok nenek kita tak ada lagi. Tak kepala batas ni apa tak tahu di sini. Kan? Kau dinosaur apa tak tahu. Wahai api, sejuk. Ulama kata, kalau Allah tak kata badan wasalaman dan selamat, sejahtera, api akan sejuk semaksimumnya. Api kalau dia sejuk semaksimum, lebih sejuk pada kita Kalau kita tangan sejuk lagi, dia akan sejuk. Api akan ikut perintah. Wahai api, sejuklah. Tapi Allah kata apa? Salaman, sejuk yang nyaman. Mana sejuk tu macam sejuk aircon. Sejuk nyaman macam ni, nyaman. Nabi Ibrahim duk relax dalam api. Tapi bukan api kat Ibrahim saja yang nyaman. Api yang di Ibrahim. Badan wasalaman ala Ibrahim. Kata ulama, kalau Allah kata, wahai api, sejuklah, api akan sejuk semaksimumnya. Kalau Allah kata, wahai api, sejuk dan nyaman, api akan sejuk dan nyaman seluruh dunia. Tapi ala Ibrahim, api Ibrahim saja. Api yang lain otomatik jadi panas balik. Ya narukuni badan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah sejuk dan nyaman di Ibrahim saja. Di lain tak. Kalau Allah tak kata di Ibrahim, kita tak makanlah lagi daging korban, daging bakar. Sebab apa? Api semua sejuk nyaman. Api sampai lah ni sejuk nyaman. Sebab apa? Mengikut perintah Allah. Mengikut perintah Allah. Tapi api di Ibrahim saja. Api yang lain panas balik. Panas balik. Api yang sejuk nyaman di Ibrahim saja. Yang lain hampa panas macam biasa. Kalau Allah tak kata macam tu, sampai keluar api sejuk nyaman. Kita buat nasi daging pun tak jadi duk tara tu je. Sebab apa? Nampak duk menyala tapi sejuk nyaman. Kita pun bila puasa nak sejuk, pergi duduk kat api. Jadi terbalik. Orang nak panas duduk kat api, kita nak sejuk duduk kat api. Ini nak cerita yang tahu tu. Semua tak ada kuasa apa. Sebab tu akal ni dia hebat. Dia hebat daripada yang lain. Adat kata wajib. Sehingga akal ni, hak syarak dia boleh bantah. Syarak kata sembahyang wajib, dia boleh kata sembahyang tak wajib. Sampai tahu tu. Sebab tu akal perlu diakalkan. Akal tu perlu diakalkan. Orang kafir ada akal, tak ada. Tapi mereka hanya ada akal, tapi akal yang tak berakal.
Mana mereka fikir dekat tu je. Kita ni fikir lebih. Lepas tu akal perlu dipagari dengan hukum-hukum akal. Kalau tidak, dia akan jadi binatang yang buah. Dia akan keluar daripada pagar. Lepas tu kita mengaji hukum akal. Saya ambil berkat, saya baca hukum akal. Kemudian kata Syekh, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu bi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajudu. Tu. Dan wajib di atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengenal apa yang wajib pada hak maulana kita jalla wa azza dan apa yang mustahil dan apa yang harus. Itu yang kita duk mengaji, 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. 20 sifat yang wajib, wujud, qidam, baqa', mukhalafah sampailah kaunuhu, ta'at kaunuhu mutakalliman. Tapi ilmu yang wajib ni lah kita tak apa nak mengaji. Syaitan dah berjaya bohong kita. Syaitan dah berjaya bohong kita. Ilmu yang wajib ni kita tak mau mengaji. Padahal ilmu tauhid lah semula-mula ilmu, seawal-awal ilmu, sepenting-penting ilmu yang patut kita belajar. Awwaluddin ma'rifatuhu, kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatuhu. Ulama kata ma'rifatullah. Itu dalam khutbah dia, awwaluddin ma'rifatuhu. Yang apa makna? Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Tuhan. Itu kata Sayyidina Ali. Itu bukan hadis. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Tuhan. Awal agama kena Tuhan. Itu awal agama. Tapi kita kita tak kenal Tuhan. Duk mengaji tauhid payah-payah. Kan? Kita ada la ilaha illallah, ada qul huwallahu ahad, cukuplah. Siapa cakap? Siapa cakap begitu? Tu. Sebab tu dalam hadis daripada Jundub bin Abdullah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan hazawirah. Kami ni bersama Nabi pada waktu tu, kami ni masih remaja, masih kanak-kanak. Tu. Masa kami ni masih kanak-kanak lah, kanak-kanak remaja, bukan kanak-kanak sangat boleh duk main goli gasing gitulah. Kan? Umur 11 tahun, 12 tahun ni lah. Itulah fityan hazawirah. Ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Quran. Kami belajar iman dulu sebelum kami belajar Quran. Nabi ajak kami iman dulu sebelum Nabi ajak kami ni Quran. Kita belajar Quran dulu, betul tak? Iman tak belajar pun. Jundub ni sahabat Nabi dan mereka ni Islam. Tapi apa Nabi ajak iman? Kami belajar iman dulu baru belajar Quran. Bukan depa ni kafir. Kalau depa ni kafir tak apalah, ada Islam. Apa Nabi ajak iman dulu? Ta'allamnal iman qabla an nata'al Quran. Summa ta'allamnal Quran. Kemudian kami baru belajar Quran. Fazdadna bihi imana. Maka bertambah iman kami. Baru bertambah iman kami. Kita belajar Quran dulu. Sifat 20. Hang nak apa-apa kurang. Hang nak uji tauhid. Hang tak mengaji tak apa. Kena main ustaz kata mengaji sifat 20 cukup dah. Mengaji qul huwallahu ahad cukup. Tu. Lepas tu sehingga dalam hadis yang sahih daripada Abi Hurairah, ada sahabat tanya, ayyul amal afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Nabi kata, imanun billah wa rasulihi. Beriman dengan Allah dan Rasul. Yang tanya tu sahabat. 3 kali sahabat tanya, ayyul amal afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Nabi tak kata semayang. Al-imanu billah wa rasulih. Beriman dengan Allah dan Rasul. Maknanya apa? Tak cukup dengan kita ni Islam baka, Islam pusaka, Islam bangsa, apa lagi? Itu Islam baka. Tak cukup. Kita kena belajar iman. Lepas tu Nabi 13 tahun dia tanam iman saja. Baru main semayang. Betul tak? Semayang Isra Mi'raj 13 tahun. Baru main semayang. 13 tahun Nabi tanam iman dulu. Tu Jundub kata, kami belajar iman baru belajar Quran. Nabi tahu kata apa? Belajar iman ni tak cukup dengan iman bakar. Kita ni iman bakar. Pak kita iman, kita beriman lah. Tak cukup, hang kena mengaji tauhid.
Sebab apa? Nabi ajak sahabat tauhid. Sehingga sahabat tanya, apakah amalan yang paling afdal yang kami kena buat? Iman dengan Allah. Bukan daripada ni kafir. Tapi nak bagi kita apa? Iman dengan Allah ni dia ada makrifah khassah. Makrifah yang khusus. Kalau orang kafir ni, dia beriman, dia pergi makrifah ammah. Dia kenal Allah secara umum. Secara global. Kemudian, bila dia beriman, dia kena makrifah khassah, makrifah secara khusus. Dia kena mengaji tauhid. Kita lah ni kena mengaji tauhid ni. Kena mengaji tauhid. Tu yang Imam Ghazali kata, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tak sah ibadat melainkan selepas kenal Tuhan yang disembah. Imam Ghazali kata kat kita, bukan kata kat orang kafir. Tak sah ibadat hampa melainkan selepas kenal Tuhan. Makna apa? Hampa bukan kenal lagi. Faham tak? Ni yang Syekh kata, wajiblah pada syarak. Bila kata wajib pada syarak, apa maksud tuan-tuan? Wajib dia ada 3 kan? Ada 4. Wajib syarak, wajib akal, wajib adat, wajib aridi. Tu. Dia ada wajib syarak, dia ada wajib adat, dia ada wajib akal, dia ada wajib aridi. Okey, wajib syarak ni apa dia? Siapa yang tak kenal Tuhan, dia berdosa. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Tu wajib syarak. Diberi pahala kalau buat dan diseksa masuk neraka kalau tinggalkan. Bila kata Syekh Sanusi kata wajib atas mukallaf pada syarak kenal segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang harus. Maknanya apa? Siapa yang tak kenal Allah, dia berdosa. Mati tak kenal Allah, tak bertobat, masuk neraka. Tu dia. Ada memang syarak kata begitu. Sebab tu kadang-kadang kalau tu dia memang majak ni, kita kata kita takut sebab apa? Dia cerita tu, dia cerita hak benda hak kita tak pernah dengar, tapi benda tu patut kita kena dengar tapi tak pernah dengar. Kita kata apa? Tok guru ni dia duk cerita neraka. Dan kita duk dengar senang, hak duk gelak-gelak. Hak duk gelak-gelak, hak duk menyanyi-nyanyi, itu dengar hak tu ya. Mai tu je, hang kena kenal Tuhan. Allah Akbar, takut. Tapi tu tak ada orang bila mengajak tauhid ni. Tak ada orang. Saja duk kena tambah tauhid ni, dia iman kafir. Tauhid dua-dua ya. Kalau pekah, sah batal. Kalau tauhid, kufur iman, iman kufur. Dua tu ya. Dia nampak macam mana? Tauhid dia macam tu. Tu, bila kata wajib pada syarak, kita wajib kena kenal. Sebab tu jangan banyak orang silap sangka. Dia bila sebut wajib syarak ni, dia faham semayang, zakat, haji, puasa ya. Dia faham tu ya. Semayang, zakat, haji, puasa. Hak tu yang dia faham. Sebenarnya dia tak tahu. Kenal Tuhan, wajib syarak juga. Apa itu Islam? Apa Islam? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam tu kamu bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah wa anna Muhammad Rasulullah. Tauhid. Kemudian yang kedua, wa antuqimas salah. Kamu semayang. Semayang lah buat doa. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa antuqimas salah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujul bait in istata'ta ilaihi sabila. Itu yang Jibril tanya Nabi. Islam tu hang mengucap. Hang bersaksi, bukan mengucap, bersaksi. Kita dah Islam dah. Ya, kena bersaksi. Mana bersaksi? Bersaksi dengan secara iktikad. Bersaksi dengan secara iktikad. Dia ada tauhid amali, tauhid praktikal, dan dia ada tauhid iktikadi secara iktikad. Ada. Lepas tu baru semayang. Kita dah lepas semayang kita belah. Tu banyak tauhid kita tak ada. Kita kata apa? Alhamdulillah aku dah tunai, aku dah tunai kewajipanku. Kewajipan hang no ustaz duk tunggu tu. Tu kewajipan hang nak semayang. Kewajipan semayang dengan kenal Tuhan. Kenal Tuhan nombor satu ni. Semayang wajib juga. Tapi dia nombor satu. Tapi kita letak nombor lah. Lepas main kita belah. Tu duk banyak kita tauhid kita belah. Kita kata apa? Yang penting aku dah tunai kewajipan. Aku dah tunai. Hak syariat wajibkan kewajipanku. Ilmu tauhid lebih wajib. Kita nak semayang tak wajib main masjid. Ni bukan saya nak galak jangan main masjid pula. Nak cerita asal. Kita nak semayang tak wajib main masjid. Kalau wajib, semayang kat rumah semua berdosa. Mau kata begitu? Marah lepas hadut taman tak main semayang. Nak semayang tak wajib main masjid. Tapi nak mengaji, wajib kena main masjid.
Tu nak tahu kewajipan sembahyang, kewajipan mengaji ni. Kalau kita nak mai masjid, nak mai sembahyang sambil nak mengaji. Kita mai nak sembahyang tak wajib, tapi mai nak mengaji wajib. Tu beza sembahyang dengan mengaji tauhid. Kalau nak sembahyang di rumah boleh, tapi hang nak mengaji tauhid di rumah, siapa nak ngajak? Ustaz duduk di masjid, hang wajib kena mai masjid. Malaikat hang pergi ustaz duduk di rumah tak apalah. Nak pergi ustaz pergi di rumah. Ustaz ada tak siapa pasal nak pergi rumah hang pergi banyak. Tak aku menjak kat masjid ramai lagi. Kasak kita buat macam mana? Saya masa duduk siap-siap ni, saya nak gerah nanti dah mai tua. Kalau tak tua mati, ataupun kalau tak mati tua, tak macam ni lah. Begitulah tuan-tuan nak mengajilah. Gitu, jadi gitu. Alah ni mas betul, saya duduk kuat ni, sebagi betul-betul. Apa? Saya duduk cerita macam ni, tak banyak lah. Salah seorang saya lah nak cerita macam ni, nak cerita tentang mengaji cara tua ni. Tapi bila dah saya tua nanti, dia tak kasak macam ni, dia tak jadi darah macam ni lah. Tuan-tuan mengajilah, kalau tak mengaji berdosa tuan-tuan. Kita dengar berdosa tuan-tuan, tak ada apa-apa. Ustaz perlu apa jadi kalau masuk neraka pun tak sakit mana. Bukan tuan-tuan orang lain lah. Tuan-tuan orang masjid, alhamdulillah. Ni main masjid, alhamdulillah orang masjid. Tuhan pilih orang masjid, alhamdulillah. Ni kita nak kata kat siapa? Kita kata kat orang masjid lah. Pok tu tak main, buat macam mana? Nak buat macam mana? Hendah kat orang masjid lah. Dah pok tu tak ada. Kena kat orang masjid. Nak buat macam mana? Kita kena kenal itu semua. Kata Syekh, wa kadza yajibu alaihi ayya'lifa misla zalika fi haqqi Rasul alaihi salatu wasalam. Demikian juga wajib kita kena kenal apa yang wajib pada hak Rasul alaihi salatu wasalam. Hak Rasul begitu juga. Sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mesti ke atas mereka, dan sifat yang harus bagi mereka, kita kena kenal juga. Sebab apa? Sebab sifat Rasul ni dia bersangkut paut dengan Allah SWT, kerana Allah Ta'ala yang menjamin, Allah Ta'ala yang mengakui dan membenarkan kata mereka ini benar, tak dusta dan amanah. Oleh kerana itu, Nabi juga wajib bersifat dengan benar. Bila mereka tak benar Allah. Bila mereka dusta, Allah dusta. Bila mereka tak amanah, Allah tak amanah. Oleh kerana itu, sifat Rasul juga wajib juga kita kena kenal dan kita kena belajar. Masuk waktu ya? Masuk dah? Masuk dah? Saya kena berhenti. Kadang-kadang saya deras, saya tak dengar. Nanti insyaAllah kita akan sambung tentang kita akan masuk sifat-sifat Rasul. Wujud, qiyam, baqa'. Jadi kita dah baca dah sikit mukadimah dia. Nanti kita akan masuk tentang sifat-sifat. Saya akan cerita wujud, qiyam, baqa' secara umum nanti. Pada kuliah kita yang kedua. Kita ada 3 kuliah. InsyaAllah umum panjang kita akan jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Jadi maaf banyak sekadar tu. Ini untuk teguran untuk saya sendiri. Lepas tu baru tuan-tuan, untuk sama-sama kita sedar dan kita bahasa betapa pentingnya mengenal Allah SWT, dan ilmu ini ilmu yang terpenting berbandingkan ilmu yang lain. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Minta maaf banyak kalau ada terkesah bahasa. Sekadar tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mal mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa ansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma min khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasul munqinin wa syukra sabirin wa tawbatas siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.